TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, sebentar tadi kalau anda yang sempat bersama dengan Wani, kita pun dah sama-sama membuat latih tubik untuk produksi multimedia kertas satu. Tapi untuk kali ini pula, untuk satu jam setengah kita akan bersama dengan guru jemputan kita untuk sama-sama kita belajar subjek grafik berkomputer kertas satu. Tapi sebelum tu seperti biasa, Wani akan ingatkan anda untuk patuh pada SOP bagaimana caranya. Basuh tangan menggunakan sabun, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Wani pun tak sabar nak tahu apa sebenarnya grafik berkomputer ini dan apa sebenarnya konsep yang diceritakan dalam subjek ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Kita dapat. Wow, very short and simple. Tapi memang sangat menusuk di kalbu macam tu. Itulah dia kata-kata semangat ataupun moto pilihan guru jemputan kita pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, tadi guru kita berbaju merah. Kali ini berbaju biru pula. Lebih tenang kelihatannya, Cikgu. InsyaAllah, harap macam tu. Ya, okey. Selamat datang kami ucapkan di studio hari ini. Dan sebelum kita mulakanlah, Cikgu, seperti biasa, mungkin ada pelajar yang tidak mengambil subjek ini seperti saya dan mungkin Cikgu boleh terangkan kepada mereka yang mungkin tengok ni ada yang form 3, lepas ni tak tahu nak ambil aliran apa kan, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit subjek grafik berkomputer ini konteksnya berkenaan dengan apa? Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam Isra Mi'raj hari ini kan. So, sebenarnya grafik berkomputer ini adalah di bawah juga subjek MPV. Yeah. Mereka akan belajar tentang asas-asas grafik lah untuk buat produk grafik, macam poster, kad ucapan, semualah yang berkaitan dengan produk-produk grafik. Tapi untuk tahun ini adalah batch yang terakhir. Okey. So next year dia akan untuk SPM 2021 ni dia dah tak ada dah grafik berkomputer. So dia jadi subjek lain. Okey, ada reka bentuk grafik digital, dia punya penggantilah. Grafik komputer ni kita tahu dia melibatkan Software. ada Perisian tertentu lah. Perisian grafik. Ya. Macam ada Photoshop semua tu. Ada membuat animasi juga ya, Cikgu? Ada sedikit animasi. Okey, tu dia. Kita dah tak sabar. Wani sendiri pun tak sabar nak belajar subjek ini dan anda lagilah tak sabar. Mereka yang nak duduk exam ni mesti nak tahu tips dan teknik kan? Tapi kena tunggulah sampai habis. Tapi sekarang ni, Cikgu, Wani nak bawakan Cikgu ke sini. Jom kita ke meja istimewa kita di mana kita sediakan hand sanitizer dan bekas pelitup muka. Sebelum tu, Cikgu, dipersilakan pakai hand sanitizer dulu. Okey. Kita bersihkan tangan kita. Yelah, kita tak tahu kita ke mana-mana. Kan? Kita pegang, kita tak sedar. Bersihkan tangan pakai hand sanitizer. Kemudian, kita buka pelitup muka dan masukkan dalam bekas pelitup muka yang disediakan. Baru lega. Okey. Barulah nampak muka Cikgu. Alhamdulillah. Lepas kita dah simpan, terpulang pada anda kalau nak pakai balik boleh pakai. Kalau dah lebih daripada 8 jam seelok-eloknya buang. Okey. Alright. Cikgu pun dah terangkan sedikit tentang subjek grafik berkomputer ini. Tapi sekarang ni kita nak dengar jugalah pandangan para pelajar mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Izzan Akila binti Muhammad Arman, calon SPM daripada SMK Herjari yang mengambil aliran grafik berkomputer. Bagi saya, grafik berkomputer ni senang untuk diskor sebab taklah susah mana pun. Dia ajar prinsip perekaan, macam-macam lagi lah, macam-macam software yang kita dapat tahu kan. Saya nak cakap gula untuk semua and kita buat, kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuribuah Dato' Atira binti Muhammad Fairuz, merupakan calon SPM 2020 yang mengambil subjek
grafik berkomputer. Okey, bagi saya grafik berkomputer merupakan mata pelajaran yang agak sukar, subjek yang agak sukar selama 2 tahun. Okey, bagi memahami subjek ni kita perlukan guru yang betul-betul memahami dalam bidang grafik bagi memudahkan kita jawab dalam exam nanti. Okey. Assalamualaikum, saya Nurul Syabila binti Akhiruddin merupakan calon SPM 2020. Bagi saya, subjek grafik berkomputer agak mencabar bagi saya dan memerlukan tunjuk ajar daripada cikgu. Tidak semua sekolah mengambil subjek ini. Sekiranya kita dapat cikgu yang mengajar lebih mendalam dan mudah difahami, insya-Allah kita dapat menjawab grafik berkomputer dengan baik. Didik TV KPM. Itu dia pandangan-pandangan para pelajar ataupun calon SPM 2020. Mereka kata kalau dapat guru yang baik, mata pelajaran itu akan menjadi mudah. Sebab itulah kita bawakan guru kita, Cikgu Haida, untuk sama-sama kita, cikgu membantu para pelajar untuk skor dalam subjek ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Road to Success SPM 2020. Okey, baiklah. Hari ini subjek kita grafik berkomputer. Tapi sebelum tu, lagi sekali Wani nak ingat ni, pakailah hand sanitizer. Kalau keluar, kita tak sedar, kita terpegang benda yang ada kuman. Lebih-lebih lagi, kita kena sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk mengurangkan atau memutuskan rantaian COVID-19 bersama-sama. Baiklah, sekarang ini cikgu, kita bukan berdua saja di studio seperti biasa. Kita akan mempersilakan dan menjemput pelajar dari SMK Khair Johari Selangor. Assalamualaikum pelajar semua. Waalaikumsalam. Okey. Itu dia. Okey, ada empat kumbang di sini dan 2 bunga di atas. Jom kita perkenalkan mereka. Kita ada Irdina Izati, Daniel Hakimi, Danish Afiq, Nur Fatih Najwa, Alif Haziq dan juga Jas Rizal. Betul? Ya, betul. Okey. Alright, apa khabar semua? Semua sihat ya? Semangat? Sihat, Cik. Sihat. Nampak jejaka semua kacak bergaya pakai tie ya cikgu. Selalunya Alhamdulillah. pakai baju sukan dan ni semua pakai tie, siap ke meja. Okey, bagus-bagus. Yang sabar bunga tu. pula cantik-cantik hari ini. Alright, terima kasih Kak Wani ucapkan sudi bersama di studio Road to Success. Dan cikgu, kalau cikgu pun sudah bersedia dan para penonton di rumah semua sudah bersedia, mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita untuk grafik berkomputer kertas 1 hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, kita tunjuk slide terus dululah. Okey, untuk hari ini adalah berkenaan dengan mata pelajaran MPV yang seterusnya iaitu grafik berkomputer. Kod kertasnya adalah 7404 Palang 1. Okey, untuk pengetahuan awal tadi pun saya dah cakap dah. Batch yang ini adalah kohort terakhir untuk tahun 2020 bagi mata pelajaran ini. Tapi konsep MPV tu masih dikekalkan, cuma ada penambahbaikan. Dan dia punya nama pun kita dah tukar menjadi reka bentuk grafik digital. Okey. Kod dia pun lainlah bila tukar nama, tukar kod. Yeah. So untuk hari ini kira macam anak bongsu saya lah ni. Anak bongsu kan mesti harapan mesti tinggi kan biasa. Okey. Kita terus ke slide seterusnya. Okey. Untuk pertama, untuk yang terawal ni, okey, perkara-perkara yang perlu anda tahu ataupun pelajar-pelajar anak-anak grafik saya ni ingat semula. Yang pertama adalah tentang modul pembelajaran. Yang kedua adalah tentang topik. Kita ada banyak topik dalam modul pembelajaran 8 tu ada 30 topik. Seterusnya adalah tentang format kertas periksa. Yang keempat, bentuk item. Bila dah tahu bentuk item, barulah kita pergi ke strategi menjawab soalan. Okey, seterusnya. Okey. Siapa ingat modul pembelajaran kita ada berapa tadi? Ada berapa? Anak-anak respon tolong. Modul pembelajaran. Berapa ada modul pembelajaran? Tek kata 4 berapa? Kimi? Lupa nak on mic tu. Sesiapa boleh je jawab. Okey, ada 4. Betul. Okey, untuk tek 4 kita cover kita akan pelajari 4 modul.
iaitu grafik digital dan komunikasi visual, perkakasan dan pemrograman grafik, perisian grafik BMAP dan juga perekaan dan manipulasi image grafik. Ini untuk tingkatan 4 lah. Okey, untuk tingkatan 5, kita ada lagi 4 modul, iaitu perisian grafik vektor, ilustrasi dan animasi, perisian permodelan 3D dan juga persembahan karya grafik. Tingkatan 5 lah. Okey, ini adalah topik yang 30 tadi tu. Kita tengok sekali imbas je lah. Sekali lalu sebab banyak nak baca kan. Okey, tapi yang penting-penting memang ada asas grafik, alatnya yang digunakan, perisiannya dan juga produknya nanti kita hasilkan. Okey, kita terus ke format kertas peperiksaan MPV. Dalam paper untuk kertas MPV ni sama juga macam MPV yang lain lah ni. Dia ada 3 bahagian juga. 2 jam 30 minit dan aras kesukaran ada nisbah dia, ada ratio dia. Bahagian A ada 4 konstrak yang akan ditanya, bahagian B ada 3 konstrak dan bahagian C ada 2 konstrak. So 4, 3, 2 dengan jumlah skor adalah 100%. Okey, kita terus ke format soalan bahagian A. Okey, dalam bahagian A kita ada bentuk soalannya adalah OPB, iaitu objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk ni ada betul salah, ada susun langkah. Okey, dan banyak lagi lah, nanti kita tengok contoh. Kemudian skornya adalah 50. Satu soalan mewakili 5 skor. Tempoh masa yang dijadikan adalah 50 minit dan aras kesukarannya adalah rendah. Okey, dalam bahagian ini kita mengaplikasikan situasi sedia ada dengan pengalaman atau teknik sedia ada. Okey? Maksud kat sini adalah apa yang diorang belajar dekat makmal grafik tu akan ditanyalah untuk bahagian A. Bahagian A. Okey. Okey, seterusnya ini adalah konstrak yang tadi 4 tadi. Yang 4 yang senang, yang aras rendah. Mereka akan ditanya tentang pengetahuan saja. Apa yang mereka tahu tentang elemen, kemudian pengetahuan tentang mengolah prinsip rekaan, kemudian tahu untuk mengendali perisian dan juga tahu mengendali perkakasan. Okey. Anak-anak okey ke? Okey, seterusnya adalah soalan bahagian B. Bentuknya adalah subjektif. Bilangan soalan ada 3. Sama juga skor 30. Satu soalan mewakili 10 skor. Okey, kat sini tempoh yang dicadangkan adalah 40 minit. Mempunyai aras kesukaran sederhana. Kemudian dia mengaplikasikan situasi baharu, tapi pengalaman atau tekniknya adalah yang sedia ada. Okey cikgu, macam saya nak tanyalah, macam subjek sebentar tadi, ramai pelajar kata bahagian B susah. Kalau macam untuk subjek ni cikgu, bahagian mana yang anak murid cikgu perasan banyak buat kesilapan dan buat careless mistake sehingga mereka kurang markah cikgu? Okey, dia sebenarnya tengok kepada pelajar juga. Ada yang suka je jawab bahagian B. Ada yang suka juga bahagian A sebab dia macam objektif kan, pelbagai bentuk tu. Tapi saya tak boleh nak kata dia orang tak suka sebab rata-rata tu ada yang jawab dengan bagus, ada yang jawab, kadang-kadang ada juga yang kosong sebahagiannya lah. Sebahagian kan dia ada bahagian A, B, C tu. Kiranya dia sederhana ini masih boleh di-score juga dengan teknik yang betul. Ya, betul. Masih bolehlah membantu pelajar untuk dapat markah. Okey, itu dia. Dengar ya, ada harapan. Tak susah sebenarnya. Okey, dipersilakan cikgu teruskan. Kita teruskan ya. Okey, ini adalah untuk yang tadi aras kesukaran sederhana. Dia dah start tanya tentang aplikasi. Okey, ni dia dah tanya tentang prosedur kerja, dia teknik perekaan ni, kemudian aplikasi ilustrasi pada produk grafik. Okey, dia dah try tanya untuk aplikasi lah. Okey. Untuk bahagian C, bentuk soalannya sama, subjektif, tapi bilangannya 2 sahaja sebab dia aras kesukaran tinggi. Okey, tempoh masa adalah 60 minit. Dia mengaplikasikan situasi baru dan juga pengalaman dan juga teknik baharu. Okey. Maksudnya teknik baharu tu cikgu? Teknik penghasilan produk. Macam kalau dekat dalam makmal, dalam PDPC kita, pelajar akan buat contoh poster. Okey, nanti dia akan bagi situasi barulah, buatkan ucapan ke. Okey. Cuma tekniknya dia terpulang pada pelajar lah untuk menjawab kan. Kat sini lah boleh
develop kemahiran Ya, pelajar tu. betul. Okey, baik. Kena Saya kreatif. tak sabar. Saya tak sabar Kreatif tengok tu soalan ni perlu. macam mana. Okey, kita terus. Okey, ini adalah construct untuk bahagian C. So, dia kena melibatkan kreativiti, dia kena memberi interpretasi komunikasi visual dan juga ada penambahbaikan terhadap produk. Maksudnya dalam soalan itulah nanti. Kemudian dia akan melakar produk grafik dalam soalan. Okey. Okey, jadi kita tengok ya. Creativity. Okey, perisian grafik yang dipelajari. Okey, nak minta respon pelajar lah ni. Dia orang lama senyap kan? Boleh, Okey, boleh. Ingat tak perisian grafik yang kita dah belajar? Apa dia? Siapa boleh respon? Just? Adobe Photoshop, Adobe Photoshop lagi? Macromedia Freehand, Macromedia. Adobe Flash dan Adobe Photoshop. Okey, bagus Kimi. Wow, Okey, dia Adobe lagi. Flash dan juga sebenarnya 3D Studio Max ni. Ada kesilapan sikit ya. 3D Studio Max. Okey. Seterusnya perkakasan. Okey, perkakasan ni tak banyak dia orang akan explore sangat sebab dia peringkat menengah kan. So dua saja yang akan ditekankan iaitu kamera digital dan juga pengimbas. Mengimbas. Ah. Okey. Scanner. Seterusnya okey, yang ini saya nak bagi satu tips lah kebiasaan untuk soalan-soalan bahagian A. Ada 10 soalan dengan 4 konstruk tadi. Taburannya adalah biasa bukan mesti ni tapi biasanya lah melalui risikan sendiri kita buat kira-kira sendiri kan. Ya. Soalan 1 hingga 5 biasanya berkaitan dengan elemen dan juga prinsip rekaan. Seterusnya untuk soalan 6 hingga 10 dia dah menyentuh tentang pengetahuan mengendali perisian dan juga perkakasan. Okey, so dah boleh study lepas ni kat mana nak skor kan. Ya. Kebiasaan ni sama seperti kita menganalisis soalan tahun lalu ke cikgu? Kita tahu apa yang selalu keluar? Ya, lebih kurang macam itulah. Kita kena buat jugalah kan nak tahu, nak bagi input dekat anak-anak ni. Ya, jadi penting tak sebenarnya untuk pelajar ni menganalisis soalan tahun lalu? Sebenarnya kalau ikutkan macam saya sendiri, saya bagi juga koleksi soalan-soalan pasia. Kalau dia orang rajin, dia orang ada extra effort kan. Ya. Dia orang akan buatlah maksudnya okey last year dah keluar yang ini. Mungkin lagi 2 tahun akan depan akan soalan yang berbeza kan. Baik, tapi dah boleh agak dah soalan dia gambaran macam mana dah. Kena buat analisis tau lepas ni. Ya, kena buat. Buat pasir. Okey, kita terus ke contoh soalan lah. Boleh. Okey, ini adalah soalan bahagian A. Soalannya, kita terus baca soalan. Okey, sebelum kita nak start jawab, pastikan anak-anak saya selalu ingatkan, tolong ada pen pelbagai warna kan diorang tak semestinya bawa highlighter. Pen biru ke, pen merah ke, highlightkan, gariskan yang penting. Okey, keyword-keyword yang penting. Okey, kita baca soalan. Raja 1 menunjukkan imej yang mengaplikasikan warna. Okey, kita garis warna. Berdasarkan Raja 1, susun langkah yang perlu dilakukan untuk mengolah ton warna. Okey, kita tarik ton warna. Untuk menimbulkan bentuk. Okey, dengan menulis 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Okay. Kalau dia jawab, kadang-kadang saya ada terjumpa anak-anak ni. Dia excited nak jawab kan? Yeah. Dia tahu susun. Tapi dia tulis ABC balik. Pula. Tu sebab arahan dia dah 1, 2, 3 dan 5. So dia kena ikut arahan. Memang kena baca soalan daripada yang R tu sampailah ke titik ni. Titik. Tak boleh nak aplikasikan speed reading tu, tak mau. Ya, betul-betul. Okey? So, untuk jawapan ni boleh tolong saya settlekan tak? Siapa nak ni? Alif? Alif. Alif boleh Alif? Cuba. Boleh ni. Langkah pertama yang mana? Langkah pertama 3. 3, tengok arahan pun dia dah ni dah. Untuk langkah pertama, untuk yang mana satu? Yang mana buat lakaran ilustrasi ke, tentukan arah dulu ke? Cikgu tanya yang mana yang pertama, bukan cikgu suruh tulis yang A tu ya cikgu? Ya. Okey. Alif dia salah Langkah faham. pertama yang mana? Kita Masukkan warna yang bersesuaian. Yuko.
saya bantulah kan. Yang pertama adalah buat lakaran dulu. Takkan terus nak masuk warna, betul tak? Dia nervous ni cikgu. Alif, Biasa. jangan nervous. Jangan careless. Macam ni dah rugi dah. Ya. Kan? Okey. Ah. Kita sebab dia kita nak masukkan warna sebenarnya. So kita kena ada benda yang kita nak warnakan, betul tak? Ya. Okey, so yang pertama kita buat lakaran ilustrasi. Okey, yang kedua, siapa boleh tolong? Siapa belum cuba? Atin, tolong Tin, nombor 2 Tin. Nur Fatin. Selepas kita dah buat lakaran, kita buat apa? Bila nak menimbulkan bentuk, kena ada apa dia? Tentukan arah cahaya. Okey, tentukan Tentukan arah arah cahaya. cahaya. Betul, pandai. Bagus. Bagus, Fatin. Okey, yang ketiga, langkah ketiga seterusnya. Danish boleh? Danish, habiskanlah Danish. 3 apa Danish? Dek. Nombor 3, masukkan warna yang bersesuaian, cikgu. Okey, betul tak? Okey, betul. Betul. Seterusnya? Yang warnakan bahagian terkena cahaya dengan warna terang. Alright, betul. Dan yang kelima? Yang last sekali, olahkan ton warna gelap pada bahagian yang terlindung cahaya. Okey, bagus. Nice. Bagus Danish. Dapat A+ nanti insya-Allah. Ya, InsyaAllah. Ni cikgu, Danish ni seorang gamer ke cikgu? Saya tengok kerusi di belakang tu. Iyalah kot tu kan, gamer. budak-budak sekarang kan. Streamer. Okey, kat sini sebenarnya ada soalan ni saya dah pernah keluarkan untuk peperiksaan sebelum ni. Dia ada tersilap dekat sini. Okey, dia warna terang dan warna gelap. Ya. Sebenarnya kalau ikut logik kita biasa warnakan terang dulu kan, betul tak? Lepas tu baru kita gelapkan. Tapi sekiranya kalau macam ni dia boleh diterima lagi jawapan sama ada sini 5 ataupun sini 4 masih boleh diterima lagi sebagai jawapan lah. Okey. Okey. Dia murah hati sikit untuk grafik. Okey, Okey. seterusnya. Ready? Okey, Rajah 2 menunjukkan satu karakter. Okey, ni karakter bagi sebuah animasi. Berdasarkan Rajah 2 tersebut, namakan garis ni elemen. Rekaan yang digunakan untuk merujuk kepada penyataan yang diberi. Kita dah ada penyataan, ada rajah dan juga ada ruang jawapan. Okey, siapa nak tolong jawab? Dina boleh Dina? Irdina Izzati. Okey. Untuk susun corak tu apa? Ruang. Ruang? Sure? Ruang. Sure. Sorry. Susunan ruang. Kenapa dia? Boleh ke cikgu? Okey, boleh. Tak apa, saya tulis. Ruang. Ruang. Habiskan Dina. Ekor si kalai garisan. 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 Keseluruhan badan si kalai warna. 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 Sisik si kalai jalinan. Jalinan. Sorry ya, Jalinan. Jalinan. Si kalai rupa. Rupa. Mata rupa. Okey. Mesti wanita tertanya apa benda ni kan? Okey. Kejap cikgu, saya rasa kan ini macam ada kaitan dengan pendidikan seni cikgu. Lebih kurang. Oh, Dia okey. cuma kita belajar juga yang basic sama dengan pendidikan seni, tapi dia menggunakan komputer lah untuk menghasilkan produk. Ya, menarik. Kadang-kadang seni dia hands on kan buat Ya. lukisan tu. Okey, yang ini sebenarnya adalah elemen rekaan lah. Ada 6. Sebab tu Okey. saya suruh dia orang garis. Kalau tak ingat, listkan dulu kat tepi tu apa. Satu-satu, baru kita boleh jawab. Okey. Baik, Irdina, baguslah jawab semua betul. Satu tips tadi yang untuk susunan, sebab apa ruang, bila kita guna perkataan susun, sebab ruang ini melibatkan satu susunan kan, yang mana kat depan tu nampak besar. Kalau kita dapat di sini, depan kita besar, belakang tu makin lama makin kecil. Itu ruang. So bila ada perkataan susunan, dia dah boleh bagi idea kat budak nak jawab apa. Okey? Okey. Okey, seterusnya. Ini kita dah ada ikan si kaloi. Ini jawapan dia. Baru dia keluar. Tadi dia tak nak dia keluar. Okey, okey. betul Kita dah ada si kaloi. Ni apa si pula? kaloi. Ini Ni apa si pula? apa cikgu? Okey. Ini masih lagi dalam karakter. Karakter sebab saya nak bagi contoh untuk prinsip rekaan pula. Okey, kita bagi Okey. nama dia si lebah. Si lebah boleh. Okey. Berkaitan juga dengan cerita pendek, animasi cerita pendek. Kemudian dia suruh yang ini dia suruh tandakan ni. Okey, ataupun tandakan betul bagi penyataan prinsip rekaan yang betul dan X pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Dalam ruang ni, kalau kat luar
Salah. Salah. Lah, arahan dah nyata kan? Kemudian Dalam. satu lagi kebiasaan pelajar. Pelajar saya lah, saya bagi contoh ya. Okey. Tak payah jauh-jauh. Bila soalan macam ni, kadang-kadang dia keliru. Dia susun balik. Oh, susun. Padahal ini adalah bukan langkah penyataan pun. Ya. So satu tips nak jawab supaya tak keliru, baca kat sini. Tajuk dia. Penyataan. Kalau dia suruh susun, dia akan letak langkah penyataan langkah kerja. Okey, kalau okey. dia suruh susun lah. Sebab yang ini adalah suruh tanda betul dan salah. Salah. Siapa belum kena ni? Jas Kimi- Rizal. Jas. Belum lagi. Jas belum, Jas. Okey. Bagi habis teruslah, Jas. Go, Jas. Apa, Jas? Yang first, keseimbangan pada karakter. Betul ke salah? Betul, cikgu. Betul. Keseimbangan formal. Apa maksud keseimbangan formal? Ingat tak? Kiri dan kanan sama maksudnya formal. Okey. Yang kedua, Jas? Penegasan Kedua, pada dia mata. salah. Sebab apa salah? Karakter salah. Sebab mata dia kecil je. So dia bukan sesuatu yang nak ditegaskan. Ya. Okey, yang ketiga, Jas? Ketiga, kesatuan gabungan pepecahan unsur garisan. Betul. 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 Okey, betul. Kontra warna pada bahagian sayap? Kontra warna tahu salah. dia sebut? Okey, apa jawapan dia? Apa tadi? Tak dengar. Salah, cikgu. Salah. Okey, salah tengok betul tak? Okey, betul. Last betul. sekali. Harmoni pada saiz Harmoni. sesungut. Harmoni tak sesungut tu? Betul, Okey, betul semua. Dah 5 dah markah Jas. Thank you, Jas. Nice. Tahniah, Jas. Nak terangkan sikit kat sini lah. Boleh. Kalau dia dah sebut kontra warna, means kalau kuning dengan ni dia tak kontra kan sebenarnya. Kalau warna kontra adalah warna yang bertentangan dengan roda warna. So kita memang kena banyak main dengan warna lah sebenarnya ni. Ya. Kalau harmoni ada banyak aspek juga. Harmoni saiz, harmoni warna, tapi kat sini kata saiz. Bila saiz ini dan ini sama, so dia harmoni lah. Okey? Okey. Tu sedikit tips So lah. dia just jawab. Tapi cikgu ni saya Okey. nak tambah sikit lah. First Boleh. time-nya dalam Road to Success ni saya melihat pelajar yang buat video call dia di luar rumah. Dengan okey. background taman-taman dia selalu pelajar dalam bilik dekat dapur. Ini luar rumah cikgu. Kalau Wani dah sampai, dah sampai beranang ke belum? Tahu tak beranang kat rasanya mana? belum sampai, cikgu. Kat sana memang pemandangan dia cantik. Baik. Kalau ada macam ladang serai tu, kita nampak macam saujana je mata memandang. Patutlah nampak tu dekat Jas macam beranang. tenang betul dia di situ. Tu tokek serai kot tu. Okey. Baik. Okey. Kita ke soalan seterusnya. Okey, masih lagi dalam bahagian A. Kali ini susun langkah tapi bentuknya begini. Maksudnya bukan dia dah ada penyataan. Kemudian ambil saja label penyataan itu dan susun di sini. Okey, soalannya. Raja 4 menunjukkan poster yang telah dihasilkan dengan menggunakan perisian Adobe. Kita gariskan ya. Biasakan garis keyword. Kemudian dia nyatakan A, B, C, D, E, F dan G adalah penyataan langkah kerja menghasilkan poster yang tidak mengikut urutan. So kat sini memang dia bagi je lah. Sebelum tu kita kena keluarkan dulu apa yang tak terlibat langsung dengan poster. Okey, boleh tak respon Kimi? Kimi senyap je dari tadi. Okey, go Kimi. Okey, Kimi apa? Okey. Okey. Yang kita nak gunakan dulu apa? Yang kita nak gunakan Langkah pertama? Langkah pertama E. Langkah pertama Ketikkan ni. fail mikroskop. Okey. Langkah kedua A. Pilih move tool dan seret image mikroskop ke kanvas poster. Okey. Langkah Kita tulis tiga dulu ya. C. C, 3, C. Langkah 4 D. 4, D. Langkah kelima G. G, drop shadow. Apa tadi? 5. Okey. Okey, kita tengok soalan. So, yang kita tak pakai adalah B dan juga F kan? Alright. Ini dalam Photoshop lah ni Subjek Photoshop kita terus masuk. Kita tengok jawapan betul ke tak. Langkah 1 E, betul ke? Betul. 2 A, 3 C, 4 D dan akhir sekali G. 5 markah untuk Kimi. Bagus Kimi. Alright.
ini dah masuk yang saya sebut tadi 6 ke 10 adalah berkenaan pengetahuan mengelola perisian lah. Ini dah perisian Photoshop. Okey. Seterusnya ini kita masuk ke perisian, kita aris dulu perisian 3D Studio Max. Okey, berdasarkan Rajah 5, padankan nama objek dengan menulis A, B, C atau E. Okey. Dalam ruang jawapan. So, semua dah jawab. Siapa nak jawab? Cepat, extra. Siapa belum jawab? A+ nanti. Siapa volunteer nak jawab? Siapa nak cuba? Tak apa, volunteer je. Alif, cepat Alif. tu Alif Gamers Haziq. kita. Gamers kita. Yang Danish. Okey, Alif, pelik. Taurus yang mana, Rem? E. Taurus E. Lepas tu yang Betul. Shirley B. Sphere tu B. Lepas tu yang cone A. A. Lepas Box. tu yang box C. C dan tubes. D. D. Ini macam direct. Kalau rezeki keluar soalan macam ni memang sangat direct lah. Kita tahu dah box kan. So memang terus padankan sahaja. So memang bonus kalau soalan ni keluar, insyaAllah. Cuma Kita satu minta. je saya tak tahu nama Taurus. 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 Tu saya selalu panggil gegelong je, cikgu. Kan? Dalam 3D dia memang nama dia Taurus lah. Okey, Dalam 3D Taurus. memang. Okey, baik. Baru saya tahu Dia hari macam ni. donat sikit tu kan. Okey. Okey, next. Okey, kenal tak gambar siapa? Siapa tu, cikgu? Cikgu ke tu? Sama gambar saya lah. Okey, cikgu. Okey, Rajah 6 ini tadi perisian. Sekarang kita masuk ke soalan perkakasan lah. Ini kamera digital. Okey. Okey, Rajah 6 menunjukkan foto yang dihasilkan mengikut teknik fotografi portrait. Portrait mesti gambar manusia. Berdasarkan Rajah 6, tandakan betul ya pada pernyataan yang betul dan X pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, untuk yang ini nak Atin pula Atin? Fatin. Atin senyap je. Okey. Menggunakan mod portrait pada butang kawalan, betul ke salah? Betul. Betul? Betul. Okey, dia dah tunjukkan portrait. Aha. So tu dah memang membantu sangat. Ya. Satu markah dah kat Mod situ. portrait. Okey. Menggunakan flash untuk kesan yang dramatik? Salah. Salah. Okey, yang ini adalah sebab apa dia salah, dia macam tak semestinya kita nak ambil portrait tu kena ada flash kan? Flash. Okey. Menggunakan kelajuan shutter yang tinggi? Betul. Betul? Betul ke? Okey. Betul. Menggunakan aperture yang rendah? Betul. Betul, confident je. Okey, memerlukan tripod untuk mendapatkan kesan depth of field tu. Salah. Okey, sebab yang portrait ni dia tak semestinya memerlukan tripod lah. Okey, ini untuk kamera digital. Ini bagus, Fatin. Okey, bagus Fatih, 5 markah. InsyaAllah A Okey, yang ini adalah perkakasan yang kedua tadilah. Tadi 2 perkakasan je kan. So yang ini adalah pengimbas. Dengan mengimbas kat sini. Okey, Rajah B, Rajah 7B menunjukkan imej yang dihasilkan secara digital dengan mengimbas Rajah 7A yang ini. Berdasarkan Rajah 7A dan 7B, susun langkah lagi, susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3, 4, 5 dan 6. Sebab dia dah bagi langkah 1. So kita terus sambung ke langkah yang kedua. Okey, siapa nak jawab lagi? Dina? Dina lah. Okey, Dina. Irdina. Klik butang scan untuk mula. Satu dah bagi dah, letak gambar pada pengimbas. Yang kedua? Klik butang preview. Klik butang preview. Okey, lagi? Nombor 3, pilih kawasan yang hendak diimbas. Okey, kita dah preview, kita dah nampak, lepas tu kita pilih. Betul lah. Okey, next. Ubah color mode kepada grayscale. Ubah color mode kepada grayscale. Betul. Okey, betul. Yang kelima. Klik butang scan untuk memulakan pengimbasan. Okey. Klikkan scan dan last kali save. Okey, betul. Yeay, betul lah Dina. Ini sebenarnya saya kena setting grayscale.
Tapi mungkin cikgunya lah terlupa. Tak apa cikgu, semua manusia membuat kesilapan. Sepatutnya dia kena final product dia adalah grayscale. Okey. Seterusnya, okey, tadi dah kita habis dah contoh-contoh untuk bahagian A tadi. Habis dah? Habis dah. Oh, tu je cikgu. Sebenarnya ada 10 tapi saya ambil yang pelbagai bentuk. Yang susun. Tapi itu memang itu jelah dia punya bentuknya. Bentuknya. Menyatakan, betul salah, susun langkah kerja. Okey, so far pelajar ada soalan tak untuk bahagian A? Kalau ada kekeliruan ke nak tanya cikgu ada tak? Okey. Dia nak tanya? Tak ada? Confident A+ di tangan. Kalau tak dapat A+, Kak Wani cari Amin. Tak ada soalan nak tanya. Amin A+. Amin. Okey. Biasa apa ni? Bahagian A ni memang saya minta. Kita kena minta dengan pelajar baru dia bagi. Kalau kita tak minta dia tak bagi. So kita kena minta dia untuk skor 45 markah daripada 50 untuk skor A+. Boleh kan? Boleh anak-anak? Boleh cikgu, kacang je ni cikgu. Okey, kita nak sambung ke bahagian B. Untuk bahagian B, dia ada 30 markah. Masa cadangannya adalah 40 minit. Yang ini adalah untuk soalan mengaplikasi prosedur kerja dan juga penghasilan. Kat sini dia dah terus nyatakan dia menggunakan Macromedia Flash. Okey, dia dah gunakan dah sebut dah siap-siap isian tersebut. Okey, soalan dia jenis animasi. Okey, berdasarkan rajah di atas, nyatakan jenis animasi yang dihasilkan. Kemudian langkah-langkah menghasilkan segi empat pada rajah 8A. 8A ni dia nak hasilkan yang ini. Kemudian langkah menghasilkan animasi yang dinyatakan pada jawapan 1A ni tadi. 1A untuk yang inilah. Okey, kita ke jawapan. Okey, apa nama animasi? Siapa boleh jawab? Animasi tadi? Apa daripada nama animasi kotak, tu? dia berubah kepada teks. So, apa yang berubah? Animasi perubahan bentuk. Siapa jawab tu? Bagusnya. Siapa? Alif Haziq. Oh, baguslah Alif. Dia daripada segi empat, dia berubah kepada teks. So, nama animasi tu dia memang animasi jawapan. Perubahan bentuk. Okey, betul. Bagus Alif. Nice. Okey, seterusnya langkah menghasilkan segi empat. Kita tengok skor Lupa saya nak sebut pasal skor. Okey, skor 1 jawapannya memang ringkaslah. Kalau skor 2 ada panjang sikitlah, at least 2 point lah. Skor kat sini. Okey, untuk menghasilkan segi empat, apa yang kita kena buat first? Tips untuk jawab langkah. Dia macam kena menggunakan kata kerja. Aktifkan ke, pilih ke ataupun klik ikon-ikon tertentulah. Itu kena awal penyataan. So, siapa tadi nak jawab? Macam dah buka mic je. Kimi. Langkah pertama Kimi. Langkah pertama, namakan layer 1 sebagai segi 4. Okey, ni kalau kita belum ada layer lah. And then next. Lepas tu, aktifkan rectangle tool. Alright. Sebab kita nak buat segi 4 tadi kan? Okey, next. Klik dan seret tertikus untuk menghasilkan segi 4. Oh, betul lah. Okey, namakan layer ni. Saya teruskan. Sebab apa saya tak highlightkan sangat? Sebab kadang-kadang budak dah berada dalam layer tu. So, kita anggap dia sebagai penyeri lah untuk jawapan. Ni dah ada penyeri juga. Okey, yang penting adalah aktifkan rectangle tool ni. Kita menggunakan rectangle tu untuk buat segi 4 tu. Okey, kemudian klik tanpa lepas sebenarnya. Klik tanpa lepas dan seret tertikus untuk hasilkan segi 4. Pandai Daniel. Pandai Kimi. Daniel Kimi, orang panggil dia Kimi Saya panggil dia Kimi. Kimi, okey, kita panggil Kimi jugalah. Okey. Okey, C dia nak langkah hasilkan animasi. Skor dia 7. Nampak tak beza? 1, 2, 7. So maksudnya dia banyak sikit kena tulis dan kena ingat. Yang ini tak apa, saya bantu kan dia orang. Lama nak mengira-ngira kan. Okey, langkah pertama kita nak hasilkan animasi perubahan bentuk tadi. Kita aktifkan segi 4 yang kita buat kat atas tadi kan. Okey, kita aktifkan layer tersebut. Kita pilih frame 40. Sorry, saya nak tunjuk rajah tadi tapi tak apalah nanti. Sebab biasanya dalam soalan, sebab apa saya guna frame 40, dia akan nampak. Boleh back sekejap Boleh, cikgu. Banyak pula.
Okey, kat sini kalau dalam soalan sebenar, kertas ni akan nampak besar lah saya rasa sebab biasanya dekat poin-poin ni, contoh ni, poin 1, 2 ni dia 5 frame. Okey. So kita dah boleh agak dah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Sebab tu jawapan dia kena relevan dengan soalan. So kita macam ada 4 apa tu? Ni kan, pointer-pointer kan. So kita dah agaklah tu 40, frame 40. Okey. Terus maju sikit. Alright, tadi aktifkan segi 4, pilih frame 40 dan insert keyframe. Cara nak insert keyframe, kita boleh nyatakan juga sama ada klik kanan tertikus ataupun melalui menu. Menu yang dekat atas tu. Kemudian, aktifkan semua frame dari 1 hingga 40. Pilih tab untuk tukar shape daripada properties. Ni yang biasa tengok flash, dia tahulah kat mana kedudukan properties, kat mana kedudukan twin shape ni, semua dia orang kena tahu. Bukan sepatutnya, memang dia orang kena tahu. Kena tahu. Kemudian untuk tukar bentuk kepada teks tadi, pada frame 40 dia kena tekan kunci delete sebab kita nak masukkan bentuk baru tadi yang teks. Kemudian kita masih berada di frame 40. So kita pilih text tool untuk typekan grafik berkomputer yang tadi kita nak tukarkan. Untuk jadikan teks ini sebagai shape, kita kena buat yang ini kata kunci paling penting. Kalau dia tak ada, markah tak boleh dapat markah penuh. Dan 2 kali pun kena ada wajib juga. ada. Sebab kalau kita tak buat yang 4 ni, memang takkan jadi teks tu. Okey? Baik. Kemudian untuk kita test, kita control, tekan menu control dan test scene untuk lihat animasi yang dihasilkan. Akhir sekali, anak-anak semua yang kat luar ke, anak-anak saya ke, anak-anak murid grafik saya ke, mesti letakkan nak save produk. So nanti kalau tak save, kalau contohlah memang betul-betul buat, tak save apa jadi? Hilang. Kena buat lagi sekali. Kena buat lagi sekali. Tapi bagus juga buat lagi sekali, dia akan ingat. Ya, betul. Okay, tapi ini untuk dapat markah kan? Kita sebut untuk dapat markah. Letaklah file save ataupun file save as. Okey. Okey, faham? Faham okay, semua? Respon okey tak? Semua okey ya? Just macam pressure tu Just Just tak tanya ke Just? Just okey. Alright. Nampak Bila dia buai senyum lagi. baru nampak dia ceria macam tu. Kalau tak dia nampak macam stres betul. Okey, stres. Okey Just, alright. Okey, kita sambung. Okey, ini adalah soalan seterusnya untuk mengaplikasi teknik perekaan. Yang tadi penghasilan. Yang ini teknik perekaan. Dia orang kena ingatlah. Ada berapa teknik perekaan Ingat tak? Respon? Ada berapa teknik perekaan? Danish? Ingat Danish? Berapa teknik rekaan? Teknik perekaan tadi? Ada 6. 6. Okey, apa dia 6? Reproduction. Pandai. Reproduction lagi? Penghasilan semula. Itu samalah reproduction. Pandai Danish, pandai Okey. Dia saja test cikgu tu. Reversal ataupun pembalikan. Lagi apa lagi? Pembesaran. Kita ada distortion, herotype. Okey, itu teknik-teknik perekaan lah. Okey. Tak apa Danish, good try. Tak apa. Ada effort nak cuba. Ya. Yang penting jawapan tak kosong Betul. Okey, dia berdasarkan darjah 9A dan 9B, nyatakan teknik perekaan yang terlibat untuk menghasilkan ilustrasi dalam darjah 9B. Daripada ini, kita jadikan ini. Ini adalah gambar sebenar, JPEG. Yang ini adalah vektor. Okey, yang B dia suruh nyatakan 3 tools yang digunakan dalam proses perekaan image tersebut. C, langkah-langkah menghasilkan teknik perekaan di jawapan 2A. 2A yang tadi Okey, kita tengok jawapan. Okey. Dina boleh tolong tak Dina? Teknik perekaan apa Dina? Satu skor ni. Satu skor, senang, direct. Reproduction atau penghasilan semula. Penghasilan semula. Bolehlah kita boleh terima pakai yang English ataupun yang bahasa Melayu. Okey. B, 3 tools. Apa 3 tools? Kimi? 3 tools yang digunakan dalam proses perekaan tersebut.
3 tool. Pointer tool, Pointer tool, pen tool pen tool, dengan sub-select tool. sub-select tool. Okey, itu antara yang biasa untuk buat apple. Sebenarnya kita itu ikut teknik surihan, macam tekap. Kita ada gambar asal, lepas tu kita letakkan di bawah layer dan kita tekap baliklah. Okey, so itu antara 3 jawapan yang betul. Ataupun ada jawapan yang selain, kadang-kadang pelajar ni lebih kreatif. Contoh kalau saya buat soalan pun saya sediakan yang saya gunalah. Kadang-kadang dia orang boleh nampak, cikgu ni boleh gunalah cikgu. Okey, kita terima juga jawapan tu. Okey, jadi kita dah dapat jawapan untuk soalan B ni. Tapi sebelum kita sambung untuk tahu lagi jawapan seterusnya, apa kata kita berehat seketika? Jangan ke mana-mana dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah, kita dah sampai pun di segmen yang terakhir untuk sama-sama kita tahu cara dan teknik menjawab bahagian B dan bahagian C, cikgu. Betul. Okey, jadi pelajar semua pun dah berehat secukupnya. Di rumah pun dah sempat lagi minum, makan buah-buahan untuk memastikan kesihatan anda sentiasa terjaga. Dan paling penting, kenalah patuh pada SOP. Baik, cikgu, mari kita teruskan dengan sesi kita. Kita teruskan masih di bahagian B ya. Okey, soalan tadi ada satu soalan tadi tak habis lagi jawab. Yang C tadi kan. Okey, langkah menghasilkan teknik perekaan satu tadi. Teknik perekaan penghasilan semula. Okey, langkah yang pertama kena import dulu image. Okey, import image yang JPEG tadi yang daripada rajah yang asal. Kemudian ataupun terus bagi arahan, klik file, import dan pilih file image. Okey, kita boleh guna simbol ni lah, tapi tak boleh terlampau panjang. At least 2 untuk 1 point. Anak-anak ingat Ingat. Okey. Yang kedua, klik dan seret tertikus untuk dapatkan saiz image yang dikehendaki. Maksudnya bila dah import, kita nak letakkan dia di stage tadilah. Klik image, kemudian klik layer background. Dalam tu, saya harap pelajar-pelajar yang kat rumah pun, anak-anak grafik saya pun, bila saya sebut layer background ni, diorang dah boleh terbayanglah perisian tu macam mana. Kedudukan layer background dekat mana. Okey, file-file ni, menu-menu dekat mana. Harap-harap mereka dah memang terbayang sepatutnya lah the interface software tu. Okey, layer background ni memang default layer yang ada dalam freehand. Okey, kemudian kunci layer background, maksudnya image tadi kita dah letak dalam layer background dan kita kuncikan layer supaya bila kita trace, kita tekap, image yang belakang tu tak bergerak-gerak. So kita dapat bentuk yang betul lah. Kemudian kita hasilkan layer baru dengan nama apple, sebab kita nak hasilkan apple yang baru, penghasilan semula. So kita kena lukis semula lawan ni Okey. Seni, tapi seni yang menggunakan perisian. Baik, ada perisian dia. Ada perisian dia makromedia freehand. Okey, untuk lukis kita kena aktifkan tool. Ini yang saya cakap tadi, kita kena ada kata kerja. Klik, kemudian aktifkan, hasilkan layer. Kita letakkan di bahagian depan. Okey. Langkah seterusnya adalah aktifkan pen tool dan juga tekap. Ni tadi kita tekap. Trace lah. Image asal mengikut setiap bahagian buah apple. Jangan tertinggal. Daun ke, tangkai ke, sebab dalam dalam menjawab kita tak boleh buat ulang langkah 1 untuk menghasilkan ni. Kita tak digalakkan lah. Kita sebut je secara, kita jamakkan orang kata kan. Image asal mengikut setiap bahagian buah apple. Maksudnya bahagian daun, tangkai, semua kita kena buat lah. Dan seterusnya, kita masukkan warna yang bersesuai. Bersesuaian ni berdasarkan kepada apple asal tadi. Hijau kan. So kita masukkan apple hijau lah. Jangan jadi, kalau dia masukkan, dia sebut masukkan warna merah. Tu tak ada markah lah. Kan, rugi dah kat situ. So, nak selamat warna yang bersesuaian ataupun warna yang dikehendaki. Okey. Yang ni pun jangan lupa. Yang ini selalu saya ingatkan. Dan minta semua ingat, setiap kali ada langkah-langkah menghasilkan ni, kita mesti letak
arahan untuk simpan hasil kerja supaya tak hilang lah. Nanti kalau macam saya banyak experience dengan anak ni kan. Cikgu hilang cikgu, saya tak tahu saya simpan kat mana. Dah. Susah nak cari. Saya tak boleh nak tolong lah sebab dia je tahu directory dia simpan kat mana. Okey, seterusnya. Okey, settle untuk soalan ni. Boleh? Boleh. Nak respon sikit. Okay. Thumbs Tapi up. saya perasan cikgu kebanyakan soalan untuk C kan mereka dah diberikan skor 6 ataupun 7 contohnya. Tapi dah boleh tahu dah by score kita tahu berapa jawapan yang perlu ada. Ya. Boleh kita andaikan macam itulah, tapi kadang-kadang dengan anak-anak grafik saya biasakan kalau dia tak nak tulis ayat panjang pun tak apa. Contoh ini dia nak jadikan 2 poin pun tak ada masalah. Boleh. Asalkan benda tu menyenangkan kepada pemeriksa. Kita nak senangkan kerja orang kan. So harap-harap kita pun akan dipermudahkan untuk jawab kan. So macam ni contoh. Tapi setakat ni memang dah pendek-pendek lah sebab tu ayat kena short and sebab tu ada kata kunci kat situ. Apa menu yang digunakan. Baik. Apa langkah yang digunakan, kena seret dan klik. Macam tu. Itu dia. Okey. Seterusnya. Okey. Ini masih soalan bahagian B. Ini melibatkan, kalau dekat grafik komputer dia sebut dah. Perisian Adobe Photoshop. So, dia orang dah bayang dah. Tool apa yang ada, menu apa yang biasa ada. Okey. Dalam Adobe Photoshop ni, biasanya kita bermain dengan layer. Kan? Kita ada layer ni, layer tu. Sebab kadang-kadang anak-anak saya sendirilah, anak-anak grafik saya ni. Nak memindahkan image ya. Nak memindahkan image tapi terlupa nak aktifkan layer yang sepatutnya dia pindahkan. So, layer tu tak nampak. Layer macam lapisan kan kita. So, dalam Photoshop memang kena mahir layer. Okey, soalannya. Berdasarkan Rajah 10A dan 10B, nyatakan 3 tools yang digunakan untuk mengolah Rajah A menjadi Rajah B. Daripada ini jadi ini. Kemudian, Rajah 10B menggunakan fungsi di menu bar untuk mengubah mod warna. Nyatakan langkah-langkah mengubah mod warna tersebut. Kemudian nyatakan langkah-langkah memasukkan teks. Okey? Gariskan. Okey, untuk soalan A nyatakan 3 tools. Okey. Pelajar saya dah lama senyap kan, kita bagi dia inilah. Tapi cikgu sebelum tu kan mungkin ada pelajar yang tidak tahu sebenarnya bagaimana cara yang betul untuk menyebut sama ada Adobe ke Adobe ke. Itu pun saya selalu kena tanya, ada yang bertanya. Sebab kadang-kadang kita sebutan saya adalah berdasarkan pada lecturer saya, pensyarah saya. Ada orang kata kalau di universiti lain sebutannya lain. Sebenarnya dua-dua boleh juga. Sama je ikut sebutan kan, ada English daripada mana, UK ke English ni ke kan. Yang penting ejaannya betul. Tapi lecturer saya ajar adalah Adobe. Ada juga yang Adobe. Okey, jangan ada macam apa Adobe Photoshop tu. Janganlah. Tak pernah dengar pun. Okey. Okey. Seterusnya tadi okey, Photoshop tadi Adobe Photoshop, 3 tools. Okey, Dina boleh tolong Dina? 3 tools Dina? Boleh. Okey, bagus. Apa yang pertama? Apa dia? Rectangular marquee tool. Rectangular marquee tool. Tu tak. Okey. Lagi? Move tool. Move tool. Horizontal type tool. Horizontal types tool. Okey, kita gunakan yang ini memang kita nak select gambar tadi, kita nak pindahkan lah. Ini untuk selection tu. Ini untuk alihkan dan ini untuk cipta teks tadi. Ya. Okey, untuk B dia minta langkah nak ubah mod warna. Okey, tadi daripada berwarna menjadi grayscale kan. So dia nak macam mana nak ubah? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab B? Macam tenang je kat luar rumah tu, Jas. Hujan ke tu, Jas? Jas duduk kat luar. Hujan ke, Jas? Macam hujan je. Ya Allah, Jas. Duduk bawah payung. Paling semangat. Paling sempoi. Yang penting usaha tu, cikgu. Okey, teruskan, Jas. Mengubah mod. Yang pertama, klik menu image, mode dan grayscale. Okey, klik menu image dekat belah atas kalau dekat Photoshop tu dia yang dekat atas ada menu file, image. Kemudian pilih mode. Dalam mode kita pilih grayscale. Lepas tu ada 2 skor ni.
Lagi satu apa? Klik kotak flatten untuk menurunkan proses. Okey, bila kita, kalau yang biasa dengan Photoshop, budak-budak ni, dia akan ada satu, lepas kita pilih grayscale, dia akan ada satu message box kat situ. Sama ada kita nak flatten ataupun kita tak nak. Yeah. So, boleh pilih sama ada nak ataupun tak perlulah. Yeah. So, kita teruskan tu, barulah terhasil grayscale tu. Kalau kita tinggalkan ni, dia tak akan hasil apa-apa lah. Yeah. Okey, so step ni kena ada. Alright, thank you Jaz. Takut Thank nanti you, orang lain fikir apa duduk kat luar hujan tu. Basah tak tu? Aduh Jaz ni. Okey. C. Tadi kita jangan tinggal. Save. Macam saya cakap tadi, cikgu pula terlupa kan. Okey. Dekat sini kita tengok skor 2 tapi ada 3 poin. So ni tak ada masalah. Semuanya bergantung nanti kepada pemeriksa yang akan tentukan markah kat mana dia nak bagi. So untuk langkah 4, untuk soalan C ada 4 skor. Macam mana nak masukkan teks? Kita minta siapa nak kena lagi? Siapa yang tak banyak jawab? Rasanya semua Danish balance Macam seronok sangat tu duduk dekat kerusi tu kan? Danish? Seronok cikgu. Dia tak duduk kat tempat hujan. Seronok dia goyang-goyang kerusi tu cikgu. Okey, langkah pertama nak masukkan teks tau. Kita kena buat apa? Mula-mula klik icon type tool. Betul. Klik icon type tool. Kemudian lepas dah klik icon, kita buat apa? Lepas tu kita klik dekat ruang pada canvas. Okey, ruang yang kita nak type lah. Okey, betul. Kemudian? Yang ketiga, typekan perkataan Saifullah dengan Norehan. Okey, perkataan ini. Okey. Last sekali lagi? Last sekali pula. Ada 4 lagi? Ada lagi 2. Lagi 2. 2 step. Aktifkan layer teks untuk buat tetapan pada saiz, jenis dan warna font. Okey, kita nak ubah sesuai font tu. Last sekali. Lepas tu, aktifkan move tool untuk ubah kedudukan teks supaya seimbang. Okey, supaya seimbang. Sebab dalam darjah yang 10B tadi, dia berada di tengah-tengah kan. So, akhir sekali jangan lupa juga kita untuk ni lah, macam biasa. Simpan hasil kerja. Kalau tak jadi apa. Ya, terima kasih Dennis. Terima kasih Dennis, bagus. Okey, soalan. Okey, kita dah masuk bahagian C. Okay, kita sempat kat bahagian C. Bahagian C ni tadi melibatkan kreativiti pelajar kan. So, saya selalu ingatkan anak-anak grafik saya ni terutamanya. Dan juga kalau boleh calon grafik yang lain kat luar sana lah. Sentiasa jangan tinggalkan bahagian C. Sebab dia memang aras tinggi. Ada 10 markah untuk satu soalan. Tapi kalau kita tinggal rasa macam rugi sebab ini adalah berdasarkan kepada respon pelajar. Kalau kita rasakan jawapan itu relevan dengan soalan, masih ada markah. Kan? Maksudnya, kalau macam saya lah, pengalaman saya membuat soalan sendiri untuk peringkat sekolah, saya tak letakkan skema yang khusus untuk bahagian ni. Sebab kita akan tengok jawapan pelajar. Kan? Kalau kadang-kadang idea pelajar ni lagi banyak sebenarnya berbanding dengan idea kita. Betul tak? Sebab dia nampak banyak. Kita memang satu. Okey, so kalau kat sini dia nak yang ini yang kreativiti yang untuk menginterpretasi komunikasi visual dan juga penambahbaikan. Okey, ni darjah 11. Ada satu program untuk program peringkat sekolah. Kain rentang dia punya produk dia. Banner lah. Okey, nyatakan tema dan mesej. Tema dan mesej. Terangkan 2 prinsip. Yang B, dia nak terangkan 2 prinsip. Terangkan kata kerjanya. Terangkan. Okey. Dan C, huraikan 2 penambahbaikan. Yang ni saya kata, kita tak boleh nak bagi skema yang khusus. Sebab penambahbaikan ni terpulang kepada kreativiti diorang. Kalau jawapan itu relevan dan logik, saya terima. Okey. Okey, saya kata saya sebab setakat ini pemeriksanya adalah saya untuk sekolah saya. Untuk anak murid cikgu. Untuk anak murid saya. Okey. So jawapan untuk A, kita tengok. Okey, ada siapa nak cuba tak? Apa tema tu? Apa gambar tadi? Berkaitan dengan apa? Tin? Tin senyap je. Tin.
Sukan Okey, dan sukan. Rekreasi. Okey. Tema dia adalah sukan, rekreasi ataupun kesukanan. Hidup aktif pun boleh diterima pakai sebab tengok idea pelajar kadang-kadang kan, so sangat rugilah kalau tak ada. Ni skor 10 ya, minta maaf. 10. 10. 1. Ini 2. Ini 2 lah sebab satu tema, satu lagi nanti message. Skor 2. Okey. Tertambah kosong. Okey, untuk message Tin. Fatin lagi message tak habis. Message-nya, Fatin? Message-nya Fatin. Message. Dia lupa nak buka tu. Fatin? Fatin okey tak tu Fatin? Tak apa, kita tanya kita pelajar minta lain tanya dulu. lain lah. Kimi boleh tolong Kimi? Tolong Atin Kimi. Untuk message Kimi. Kimi pun hilang juga. Kimi pun hilang juga. Saja Hilang Kimi. dari radar. Kita tanya Jas lah cikgu. Saya nampak line Jas. dia yang paling okey duduk kat luar tu. Macam tenang duduk di bawah tu. Jas. Okey Jas. Message Jas. Jas. Message yang hendak disampaikan. Okey, saya teruskan. Okey, message-nya. Okey, kita bagi. Teruskan, Memaklumkan kepada masyarakat. Untuk message ni biasanya dia ada kata kerja kat depan tu, mempromosi, apa lagi? Mengiklankan, memaklumkan, menyebarluaskan, ada kata kerja kat situ lah untuk apa, kepada siapa, bila dan anjuran siapa. Itu message yang kita nak sampaikan. Okey, B. 2 prinsip rekaan yang tidak diaplikasikan. Ini tidak ya. Tidak diaplikasikan dengan betul. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, saya biasa bagi tips dekat pelajar. Kita kalau boleh menggunakan prinsip-prinsip ni ada 6. Okey, mana kan? Macam pendidikan seni jugalah. Ada 6. So untuk setiap produk grafik yang mesti ada adalah penegasan, keseimbangan yang wajib adalah. So saya minta pelajar cari yang senang untuk dia orang ulas nanti. So penegasan kita senang sikit nak ulas. Macam mana kita nak timbulkan penegasan? Okey, sebab soalan seterusnya adalah cara dia orang nak menambah baik. So yang ini penegasan sebab teks yang digunakan tidak menonjol ke ataupun menggunakan font family daripada font family yang susah nak baca. Okey, macam tadilah yang poster kain rentang tadi. Yang kedua adalah keseimbangan. Kita tengok susun aturnya, seimbang ke tidak. Yang ini senang untuk kita elaboratekan, huraikan nanti untuk jawapan. Patutlah saya nampak gambar tu macam dia tak tersusun. Rupanya ada sebab lah. Ya, ada sebab. Sebab dia kena buat penambahbaikan tadi tu. Baik. Ini adalah 2. Kat sini dia minta ni. 2 penambahbaikan bagi setiap prinsip. Setiap 2 ni lah. Jawapan C kena berdasarkan kepada B. Sekiranya kat sini dia jawab penegasan atau keseimbangan, tapi di bawah ni dia sebut prinsip yang lain, so memang tak ada markah. Salah. Sangat rugi walaupun jawapan tu betul kan, tapi sayanglah sebab dia tidak merujuk kepada yang atas. Jawapan B. Ya, kena rujuk sebab dia tadi berdasarkan kan. Okey. Kemudian kita tengok 2. Yang satu penegasan. Macam mana kita nak timbulkan penegasan? Dengan menukar teks warna utama tadi tu, tajuk kain rentang, kepada warna yang terang. Contohnya merah ataupun biru gelap. Tadi warna kuning kan? Warna kuning. So kuning dan putih dia macam tak boleh nak kawan. Ya, saya pun macam tak berapa nampak tadi. Betul ke warna kuning pun dia tu? Memang kuning sebab kita nak suruh pelajar tambah baik. Dalam teori ni pun kata kuning dengan putih memang tak boleh nak berkawan. Betul, so sebab dia nanti tak ada penegasan lah. Okey, yang kedua, penegasan, masih menimbulkan penegasan. Jenis font tadi dia macam curve sikit, dekoratif sikit kan? Lepas tu dia nipis. Pandai dah Wani dah menilai. Itu dah boleh dah buat penilaian tu dah boleh. Itu dia. Okey. Jenis font teks tadi tu kita tukar kepada yang mudah untuk dibaca. Macam font ni lah. Senang nak baca kan? Dia tak ada ekor-ekor. Ya, warna pun warna biru font ni. Yes, agar mesej yang hendak disampaikan tu dapat disampaikan dengan jelas. Kadang-kadang orang nak kena tengok dekat-dekat kan? Sebab tu kita kena ada
satu jiwa nak buat produk grafik ni, betul tak? Ya, betul-betul. Okey. Kita tak boleh letak sembarangan warna. Dan keseimbangan pula. Macam mana kita nak timbulkan keseimbangan tu? Okey, yang ini disebut dari aspek teks tadi. Teks tu berada di penjuru. Perasan tak ni? Betul kan? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri. So, dia nak seimbangkan, dia buat tetapan kepada penjajaran tengah. So, dia kat tengah lah. Untuk menimbulkan keseimbangan formal. Kiri dan kanan sama maksudnya kalau formal tu. Ya. Okey. Yang kedua, ubah kedudukan image. Yang hiasan tadi yang bunga-bunga tu, dia letak kat tengah dan di belakang font kan. Ya. So, dia macam tak menaik dan tak membantu untuk orang faham. So, kita ubah kedudukan dia ke belah yang kosong. Supaya dia mengaplikasikan keseimbangan tidak formal. Walaupun tak sama kiri kanan tapi dia masih seimbang. Dia punya kedudukan image tu tadi. Maksudnya image tadi tu adalah formal ataupun tidak formal, cikgu? Dia kalau keseimbangan kita kena bezakan dua image. Kalau kita tengok bunga tu saja, dia memang formal lah, dia ada kat tengah-tengah. Tapi bila kita sebut produk grafik ni, kita kena tengok keseluruhan leka letak tu. Okey, teks ni seimbang tak bila kita letakkan image tu di belakangnya? Kan nanti macam berat sebelah macam tu kan. Ya. Maksudnya di sini kalau di sebelah kiri padat, sebelah kanan kosong, kita kena seimbangkan. Sama ada image tu kita bawa ke sini, teks dan background kita letak di sini. Sekarang saya faham. Keseimbangan okey, boleh aplikasikan. Okey. Kita ke seterusnya. Okey, ini adalah untuk tips lah. Ini baru dua prinsip. Kalau dia ada prinsip yang lain yang dirasakan betul, boleh diterimalah jawapan. Sebab kita banyak pilihan prinsip kan. Ada 6 tadi. Ada 6. Okey, saya rasa ni soalan terakhir. Sebelum tu saya nak beritahu dululah. Saya dah readykan soalan ni kepada pelajar saya sebab dia perlukan lakaran. So saya nak bagi contoh dekat sini lakaran okey ke tak okey ke kan. Saya dah minta pelajar saya untuk lakar. Tapi sayangnya pelajar semua tengah berjalan-jalan mencari line mereka ya cikgu. Nak duduk kat luar rumah macam Jas tadi ke? Tak apa, kita nantikan kehadiran mereka. Salah satu apa orang kata susahnya saya PDPR di rumah. Kadang-kadang macam inilah. Kadang-kadang budak nak kena cari line kan. Ya, ini dia cikgu. Anak murid cikgu kembali. Tenang cikgu. Cikgu dah risau dah tadi. Risau dah cikgu. Takkan nak bagi Wani jawab soalan ni pula. Saya pun risau kalau pelajar tak ada. Tapi Wani dah boleh dah tadi jawab. Boleh cuba. Tapi ada anak murid cikgu, saya selamat. Okey, ni dia. Okey, soalan ini adalah kreativiti melakar produk grafik. Yang ini adalah dia bagi satu stimulus lah. Sebuah pertubuhan kebudayaan dan kesenian mengadakan satu pertandingan mereka cipta reka bentuk kemeja T untuk Majlis Perancaran Hari Aspirasi Alam 2021. Berdasarkan kreativiti anda, lakarkan bahagian hadapan sahaja reka bentuk kemeja T tersebut pada ruang jawapan. Ini ruang dia lah. Lakaran hendaklah mengandungi maklumat berikut. So, ini wajib ada dan ini juga wajib ada. Kat sini dah boleh dapat markah. Yang B, soalan B, senaraikan penggunaan dua prinsip. Dia nak prinsip rekaan. Dalam rakaman tersebut berserta penerangan. Di mana prinsip itu diaplikasikan. So, saya harap anak-anak semua dah ready dengan lakaran diorang. Kita nak tengok juga kan. Contoh. Ni tak sabar ni. Boleh tunjuk? Boleh tunjuk lakaran anda. Masing-masing. Siapa nak tunjuk dulu? Kita nak tengok. Atas tu siapa? Irdina. Perempuan punya ke lelaki punya lagi lawa? Fatin, belakang sikit Fatin. Dekat sangat tu, tak nampak. Okey. Cikgu nampak cikgu? Boleh. Okay. Jas punya cantik ya? Jas punya cantik. Okay. Alif, cuba belakang sikit Alif. Alif. Sebenarnya nampak kan tak semua berwarna kan? Ya, tak semua berwarna. Daniel ada warna, Jas ada. Irdina mana Irdina? Danish kuning betul baju dia cikgu. Dia kali habis baju. Irdina tak ada warna juga dan Fatin? Tin okey tak Tin? Fatin? Tak nampak.
Fatin berwarna ke tak? Yang saya pasti kertas je yang berwarna, satu kertas dia tu warna je. kuning. Okey, tak Okey. apa. Okey, nice. Okey, saya bagi kerja dia orang buat lah maksudnya kan. Ya, bagus-bagus. Okey. Sebab kita nak tunjuk contoh juga. Sebab kat sini saya akan tunjukkan contoh yang tadi skor 6 kan untuk lakaran. So ada 2 benda yang wajib ada tadi. So dah ada 2 skor kat situ, dah ada 2 markah lah pada ada je lakaran, ada 1 markah. Ada aja benda yang wajib tadi mesti mengandungi logo. Ni logo lah. 1 markah. Ya. Okey, ada perkataan Hari Aspirasi Alam 2021 pun dah ada 1 markah. So dah ada 2 markah. Dia aplikasikan warna, ada 1 markah. Kemudian dia melakar sahaja. Contoh dia buat lakaran tapi dia tak warnakan. Kita pun bagi dia orang 1 markah. Lagi 2 nak cari kat mana? Lagi 2 adalah kreativiti. Tengok susunan dia seimbang ke tidak. Macam tadi lah, dia aplikasikan tak seimbangan. Dia aplikasikan tak penegasan. Okay? So, ini adalah kriteria penskorannya lah. Tadi yang saya sebut. Ada lakaran ilustrasi, maksudnya ada contengan. Contengan bermaksud contengan yang ada makna. Bukan conteng just garis-garis. Itu memang tak ada markah lah. Walaupun ada lakaran ilustrasi kan. Kemudian ada teks Hari Aspirasi Alam 2021. Kemudian ada logo 1 tadi, penggunaan warna 1 markah, kreativiti 2. Kreativiti 2 ni bergantung kepada pemeriksa lah. So kena lukis dengan cantik. Semua orang suka tengok benda yang cantik. Tu dia cikgu dah bagi hint dah tu. Okey, dia cantik. Kena lukis cantik, ambil masa. Sebab kat sini masa paling lama rasanya 60 minit untuk buat 2 soalan. So saya cadangkan dekat pelajar saya. Yang sini memang diorang fokuskan dalam 40 minit. 20 minit untuk soalan yang 1 tadi. Okey. Baik. So, saya rasa ni soalan last kot. Okey, ini tadi B ada kan? Ya. Yang ini juga adalah jawapan kepada jawapan pelajar bagi. Sebab dia yang lukis, so dia tahu kat mana yang dia applykan prinsip tadi. Kan? So kalau tadi, kalau macam saya akan guna benda yang memang senang untuk kita terangkan, penegasan dan juga keseimbangan lah. Kan? So penegasan, kat mana penegasan? Pada teks Hari Aspirasi. Sebab apa penegasan? Warna dia kontra dengan warna baju. So kita nampak daripada jauh pun kita nampak dah hijau tu. Keseimbangan pula adalah susunan imej di bahagian tengah baju. So dia seimbang lah. Tak ada berat ke kiri, tak ada berat ke kanan. Dia punya reka letak. So yang ini pun mana-mana prinsip yang dirasakan boleh diterima pakai, kita bagi jawab. Kita bagi markah juga. Itu dia. Itu dia. Nampaknya kita dah sampai ke soalan terakhir. Ni dia, soalan strategi akhir. Sentiasa ingatkan diri anak-anak, ingat. Okey, yang pertama saya nak ingatkan tentang masa lah. Kita sama ada sebelum, semasa peperiksaan. Sebelum peperiksaan kena alert, ada berapa hari lagi selepas ni. Sekarang ada 11, meningkatkan periksa 22 hari bulan. So ada dalam 11 hari lagi lah. So kena ulang kaji, sentiasa peka dengan masa yang dicadangkan tadi. Kalau semasa periksa tadi, bahagian A ada 50 minit, bahagian B 40 minit dan bahagian C 60 minit. Yang kedua, restu. Restu ni penting lah. Kan? Kita kena ada restu daripada ibu bapa, guru-guru, kawan-kawan. Jangan sakitkan hati kawan-kawan. So sama-sama usaha, sama-sama berjaya. Okey, kemudian ulang kaji. Ulang kaji tadi saya sebutlah. Kena siapkan diri dengan ulang kaji mata pelajaran. Dan akhir sekali alat tulis. Kena, yang ini memang selalu saya kena ingatkan, dia orang kena bawa pensel warna sebenarnya. Pensel warna? Sebab tadi ada yang tak warna kan? Ada yang tak warna, ada yang warna sikit. So periksa nanti pastikan ada alat tulis. Pinjamlah adik punya pun tak apa kalau tak ada. At least ada 4 warna bawa. Kalau tak nak bawa satu kotak kan? 4 warna. Okey. Baik. Okey. Kemudian alat tulis juga penting untuk lagi satu tips nak menjawab yang bahagian struktur tadi. Saya harap tak ada pelajar-pelajar yang menggunakan pensel lah. Sebab kita risau bila paper tu bergeser dia akan menghilangkan carbon pensel tu kan. So memang digalakkan menulis dengan pen.
Warna apa pun tak apa, jangan warna merah. Okey. Hitam boleh, biru boleh. Okey. Warna merah tak mau. Okey, seterusnya. Itu dia, strategi akhir ada 4. Ada 4 strategi. Banyak lagi sebenarnya kalau dia orang. Tapi ni yang penting lah yang murid-murid perlu tahu kan cikgu. Kena last kali kena tawakal lah. Dah usaha kan. Betul. So kita doa pemeriksa murah hati. Tengok lukisan cantik dapat markah lebih. Moga dapat pemeriksa macam cikgu Haida lah ya. InsyaAllah kalau dapat. Okey. InsyaAllah. Rasanya itu saja untuk saya punya slide pembentangan. Sekian daripada cikgu dan di sini kita nak tanyalah. Pelajar semua ada soalan terakhir ke yang nak ditanyakan kepada cikgu anda? Yang pasal warna tadi cikgu nak ingatkan sebab ramai yang tak warna tadi kan. Sayang markah kat situ. Kena warna ya. Pinjamlah adik punya ke kawan punya, makcik punya pinjam je, jangan tak warna. Okey, bawa 4 pensel warna. Nampaknya mereka pun dah tak ada soalan. Saya pasti mereka dah bersedia, dah yakin nak menjawab pada hari peperiksaan. Sekarang ni cikgu akhir sekali lah. Kalau cikgu ada kata-kata semangat untuk diberikan kepada mereka semua di luar sana. Okey. Untuk semua calon SPM bagi aliran grafik berkomputer, terutamanya grafik berkomputer bawah MPV lah. Tahun ini adalah tahun yang terakhir. So saya harap dia ibarat macam anak bongsu kita. Anak bongsu kita nak harapkan yang terbaik biasanya kan. So saya harap boleh buat yang terbaik untuk tahun ini. Penutup kepada kohort grafik berkomputer yang kita mulakan daripada 2002 kalau tak silap saya. Dan berakhir pada 2020 sebenarnya. Okey, saya harap semua dapat bersedia, dapat apa yang saya sampaikan ni, saya harap dapatlah manfaat serba sedikit untuk menjawab nanti masa peperiksaan. Ya, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Haida Turayani, Makno selaku Ketua Panitia MPV Grafik Berkomputer, dan terima kasih Wani ucapkan kepada semua pelajar dari SMK Khair Johari Selangor sudi bersama. Selama 1 jam setengah ni anda sangat aktif, committed. Terima kasih atas komitmen yang diberikan. Dan Kak Wani doakan kepada anda semua dan juga anda yang sedang menyaksikan di rumah calon-calon SPM untuk subjek grafik berkomputer ini, semoga berjaya mendapat markah yang cemerlang. Gunakanlah segala masa yang diberikan dalam Dewan Peperiksaan itu dengan baik dan doalah agar anda dapat buat ibu bapa dan guru anda bangga. Okey, itulah dia, sekian saja dari saya Wani Kerry, host anda, dan kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye-bye, jumpa lagi. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki bin Murad, ayah kepada salah seorang pelajar yang mengambil aliran grafik berkomputer dari SMK Khair Johari. Semoga anak-anak semua mendapat keputusan yang cemerlang. All the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati binti Mat Bahari, ibu kepada salah seorang calon SPM tahun 2020 bagi aliran grafik berkomputer. Saya berharap agar semua calon SPM tahun 2020 akan mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya dalam pelajaran grafik berkomputer. Sekian, terima kasih.